Ya Rasulullah, andai kata kamu nak keluarkan satu arahan untuk membunuh ayah aku, maka berilah arahan itu kepada aku, biar aku sendiri yang membunuh ayah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang berkaitan dengan munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, merupakan kepala munafik dekat kota Madinah. Okey, jadi sebelum kita ceritakan berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kepada munafik dekat kota Madinah, dan gelaran itu diberikan oleh Nabi SAW sendiri, kita flashback balik dekat kota Mekah. Dekat kota Mekah, sesiapa saja yang nak masuk Islam, tidak ada seorang pun dekat kota Mekah yang munafik. Bila mana mereka nak masuk Islam, tak kisahlah Islam tu didakwah secara rahsia ataupun didakwah secara terbuka. Mereka bila mana mereka nak masuk Islam, itu daripada kehendak hati mereka. Bukan kerana mereka paksa nak masuk Islam. Bukan dipaksa, bukan nak ikut orang. Bila mana orang masuk Islam, barulah dia nak masuk Islam, tidak. Tapi bila mana sahabat dekat kota Mekah, dia nak masuk Islam, itu adalah daripada hati mereka, kejujuran mereka sendiri. Jadi bila mana mereka nak masuk Islam, itu daripada hati mereka, kejujuran mereka sendiri. Sebab itulah bila mana sebelum saja Nabi berhijrah dekat kota Madinah, sudah pun ada ramai masyarakat Madinah telah pun masuk Islam, telah pun membenarkan apa yang Nabi sampaikan dan telah pun beriman kepada Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi sampai je dekat kota Madinah, lagi ramai yang masuk Islam. Rupa-rupanya mereka menunggu kedatangan Nabi, menunggu kehadiran Nabi. Mereka nak beriman kepada Nabi, nak lafazkan syahadah di hadapan Nabi. Lalu bila mana puak-puak munafik ni yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ramai yang masuk Islam, ketika itulah mereka ni mula nak masuk Islam. Okay, jomlah kita masuk Islam. Ramai yang masuk Islam, takkanlah kita tak masuk Islam. Tengok, itu di antara ucapan mereka. Sebab itulah satu hari Nabi pernah bagi tahu kepada Huzaifah Al-Yamani, yang mana Huzaifah Al-Yamani ni digelarkan sebagai pemegang rahsia Nabi. Banyak rahsia Nabi dipegang oleh Huzaifah Al-Yamani. Dan di antara rahsia yang Nabi sampaikan kepada Huzaifah, yang mana Huzaifah kena diamkan, tak boleh bocorkan rahsia itu, adalah senarai nama munafik dekat kota Madinah. Lalu bila mana para sahabat dia dapati yang Huzaifah ada senarai nama munafik, di antara mereka bernama Saidina Umar bin Khattab pergi jumpa Saidina Huzaifah. Tujuan dia nak tanya, wahai Huzaifah, bagi tahu aku siapakah nama-nama munafik dekat kota Madinah. Sudah tentu Huzaifah tidak akan bagi tahu. Ditanya lagi, banyak kalilah bila mana jumpa Huzaifah dia akan tanya, jumpa Huzaifah dia akan tanya. Dia nak tahu juga siapakah nama munafik dekat kota Madinah. Sampaikan bila mana Nabi dah wafat, sampaikan bila mana Abu Bakar dah wafat dan khalifah pada masa tu dipegang oleh Amirul Mukminin Saidina Umar. Ketika itu pun bila mana ditanyakan kepada Huzaifah Al-Yamani, wahai Huzaifah, aku sekarang Amirul Mukminin, tolong sampaikan kepada aku, tolong bagi tahu aku siapakah nama munafik dekat kota Madinah. Lalu bila mana ditanyakan kepada Umar, wahai Umar, kenapa kamu ni beria sangat nak tahu nama munafik dekat kota Madinah? Kenapa kamu beria sangat? Jawab Umar, disebabkan aku takut yang senarai nama munafik yang Nabi bagi tahu kepada kamu, dalam ramai-ramai itu adanya nama aku. Bayangkan, Saidina Umar pun takut, sedangkan Saidina Umar telah pun diberi jaminan oleh Nabi. Nabi dah beri jaminan. Yang satu hadis yang menyatakan 10 para sahabat akan masuk syurga, jaminan daripada Nabi. Salah seorang daripada 10 itu adalah Saidina Umar bin Khattab. Tapi dia masih lagi ada perasaan takut, dia masih lagi ada perasaan rendah diri dan sebagainya. Itu sifat Saidina Umar. Jadi bila mana dengar macam tu, maka Huzaifah kata, wahai Umar, sesungguhnya nama kamu tidak ada dalam senarai nama munafik yang diberitahu oleh Nabi SAW. Lega pada masa tu Saidina Umar. Lalu kebanyakan para sahabat, mereka tahu yang munafik dekat kota Madinah pada masa tu hanya seorang sahaja. Yang lain mereka tak kenal siapa munafik, siapa tidak munafik. Yang mereka kenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Perangai buruk Abdullah bin Ubay bin Salul ni di hadapan Nabi memang menjadi malaikat, menjadi baik. Sebab apa? Bila mana Nabi sampai dekat kota Madinah, Nabi buat masjid, dia pun buat masjid. Nabi buat itu, dia buat ini. Nabi buat pasar, dia pun buat pasar. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak tunjukkan dia pun hebat. Dia lagi hebat daripada Nabi. Dia nak biar nama dia disebut dalam masyarakat Madinah supaya dia tidak tenggelam dengan adanya watak daripada Nabi SAW. Di hadapan Nabi, dialah orang yang paling baik. Bahkan bila mana solat, dia dah duduk belakang Nabi. Tetapi bila mana dekat belakang Nabi, apa je perkataan, cacian, hinaan yang busuk, yang keji diberikan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi kita.
Sehingga kan Nabi menggelarkan kepada Abdullah bin Ubay, dialah adalah kepala munafik. Ingat, kepala munafik ataupun munafik, sisaan mereka dalam api neraka adalah mereka akan duduk di bawah sekali. Bawah lagi daripada neraka orang-orang kafir. Maksud dia sisaan kepada orang munafik lagi berat berbanding dengan orang bukan Islam. Satu hari bila mana banyak sangat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menyebabkan Nabi rasa sedih, menyebabkan Nabi sakit hati dan sebagainya. Antaranya sifat ataupun perangai Abdullah bin Ubay bin Salul bila mana dia bercakap, dia petah bercakap. Dia pandai berkata-kata dan ayat kata-kata yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sangatlah cantik, menyebabkan ramai yang terpengaruh bila mana mendengar. Sebab semasa Nabi hidup, apa je benda-benda yang buruk tidak dikata kepada Nabi, sampaikan Abdullah bin Ubay pernah memfitnah ahli keluarga Nabi. Bayangkan, saking hebatnya bila mana dia bercakap, masyarakat pada masa tu keliru, yang mana satu betul, yang mana satu salah. Sama juga dengan hari ini, bila mana orang jahat, bila mana orang salah, bila mana mereka berkata, orang percaya itulah kebenaran. Tetapi bila mana orang yang benar berkata-kata, bila mana orang benar mempertahankan diri mereka, masyarakat pada hari ini akan mengatakan itu adalah kesalahan, dialah pensalah, dialah pendosa dan sebagainya. Sama juga berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mana dia bercakap, ramai percaya apa yang dia cakap, sedangkan apa yang dia cakap itu adalah kesalahan, kebohongan dan sebagainya. Dan contoh dalam peperangan Uhud, yang mana dalam peperangan Uhud pasukan Nabi dia nak kekalkan kebenangan, disebabkan dalam peperangan Badar pasukan Islam menang, tetapi disebabkan faktor Abdullah bin Ubay bin Salul bila mana nak berperang, dia berjaya membawa balik ramai dalam kalangan tentera-tentera Islam supaya tidak join dalam peperangan. Bayangkan dah nak berperang, berada dalam medan perang, tapi disebabkan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul, pujukan Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebabkan para sahabat lebih kurang 300 orang lari daripada medan perang. Sama juga dalam peperangan Khandak, bila mana nak berperang, ketika itulah Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peranan untuk menarik para sahabat supaya keluar daripada medan perang. Cipta alasan sakit perut, pening kepala, tak sihat dan sebagainya. Itu perangai Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampaikan dengan banyak sangat kerenah, banyak sangat masalah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampaikan Allah dah nyatakan dalam Quran. Ada banyak tempat Allah ceritakan perangai busuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan, Abu Lahab sendiri pun, saking jahatnya Abu Lahab, Allah hanya senaraikan satu tempat sahaja, perangai busuk Abu Lahab. Tetapi saking teruknya perangai Abdullah bin Ubay bin Salul, banyak tempat Allah senaraikan. Antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat ke-72, surah Al-Ma'idah ayat ke-51 sampai 53, dan seterusnya surah Taubat ayat ke-74, dan surah Taubat juga ayat ke-84, dan surah Al-Munafikun daripada ayat 1 sampai ayat 8, dan banyak lagi lah. Allah ceritakan perangai Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga dia mempunyai anak, yang mana anak dia bernama Abdullah, dan anak dia beriman kepada Nabi, merupakan sahabat Nabi. Sampaikan satu hari bila mana dia dengar macam-macam perangai yang dilakukan oleh ayah dia, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andai kata kamu nak keluarkan satu arahan untuk membunuh ayah aku, maka berilah arahan itu kepada aku, biar aku sendiri yang membunuh ayah aku." Sampai ke tahap itu teruknya perangai Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan bila mana masa berlalu, Allah takdirkan kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila mana dia mati, bukan disebabkan dibunuh. Bila mana dia meninggal, maka sampailah berita di hadapan Nabi. Bila mana Nabi tahu yang Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, segera dia menuju tempat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tengok bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perangai Nabi kepada orang yang telah menyakiti Nabi. Bila mana Nabi sampai dekat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi buang jubah dia dan Nabi pakaikan dekat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tujuan dia adalah supaya diringankan azab alam kubur Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dibisikkan, anak dia Abdullah bisik kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kamu nak solat jenazah untuk ayah aku?" Ketika itulah Nabi kata, "Ya." Bila mana Nabi nak solatkan jenazah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika itulah para sahabat yang duduk kat belakang bercakap di antara mereka, yang mana Rasulullah nak solatlah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul ke Rasulullah nak solat? Sebab apa? Sebab semua para sahabat dia tahu perangai macam mana Abdullah bin Ubay bin Salul. Teruknya perangai Abdullah bin Ubay bin Salul disebabkan para sahabat bercakap di antara mereka. Dan ketika itu Nabi kata, "Jom solat." Semua para sahabat akur sahaja dengan arahan Nabi. Ketika mana Nabi nak angkat takbiratul ihram, ketika itulah datangnya seorang lagi sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Bila mana masuk dia dalam masjid, Sayyidina Umar, dia masuk dalam soh para sahabat, dia belah dua soh para sahabat. Sayyidina Umar ni kita kenal lah perangai dia,
kekuatan dia macam mana kan. Bila mana dia naik kuda, kaki dia sampai ke tanah, tingginya, besarnya badan Sayyidina Umar. Bila mana sampai di masjid, dia belah dua saf para sahabat. Maka dia duduk di depan Nabi, berdiri di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, adakah kamu nak solatkan jenazah kepada orang ini? Yang mana orang ini adalah orang jahat, yang mana orang ini telah membuat busuk kepada kamu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai Umar, andai kata Allah beri keizinan untuk aku untuk ampunkan dosa dia, nescaya aku akan buat. Dan dia adalah umat aku juga wahai Umar. Lalu ke tepi. Lalu ketika itulah Sayyidina Umar duduk dekat belakang Nabi dan solat jenazah sekali. Dan selepas peristiwa itulah turunnya ayat Quran yang mana Allah bagi larangan kepada semua umat Islam untuk solat jenazah buat orang yang macam perangai Abdullah bin Ubay bin Salul, perangai yang jahat macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah larang kepada umat Islam pada masa itu. Disebabkan itulah, bermula detik itulah, kan yang tahu rahsia siapa sebenarnya nama munafik seorang je, Huzaifah al-Yamani. Bila mana ada kematian, para sahabat memang suka akan pergi tolong, akan mandikan, kafankan, angkat jenazah, bawa jenazah, gali kubur dan sebagainya. Sebabkan sahabat tahu fadilah yang sangat besar. Maka setiap kali ada jenazah, setiap kali ada kematian, semua para sahabat pergi, termasuk Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak akan solat kepada jenazah itu, melainkan Sayyidina Huzaifah ada. Sebab apa? Bila mana Sayyidina Huzaifah ada, sudah tentu jenazah itu, sahabat itu adalah orang beriman. Kalau tidak ada Huzaifah, maka orang itu orang munafik. Maka satu hari bila mana ada kematian, dan Sayyidina Umar telah pun menunggu Huzaifah tak sampai-sampai. Orang dah panggil, wahai Umar Amirul Mukminin, masuk tolong solatkan jenazah. Sayyidina Umar kata, tak apa, tunggu jap, aku menunggu Huzaifah sampai. Tunggu lama jugalah, tak sampai-sampai. Dan maka tak lama kemudian, maka sampailah Huzaifah dalam keadaan tergesa-gesa. Bila mana sampai Huzaifah, dia terus salam kepada Umar. Sambil bersalam, dia buat isyarat kepada Umar. Bila mana selesai isyarat, dia terus pergi begitu sahaja. Ketika itulah Sayyidina Umar tahu yang isyarat yang disampaikan oleh Huzaifah, yang mana orang yang mati itu adalah orang munafik. Ketika itulah Sayyidina Umar, bila mana tahu yang orang mati itu adalah orang munafik, dia pula pergi. Maka orang yang tengok dalam keadaan macam tu, wahai Umar, datang balik, solatkan jenazah. Orang tak tahu yang itu adalah munafik. Jadi itu di antara kisah bila mana mereka melakukan di hadapan Nabi, dia adalah orang yang baik, tetapi di belakang Nabi dia adalah orang yang paling jahat. Sama juga dengan kita. Jangan kita di hadapan orang sahaja kita baik, tapi di belakang orang kita jahat. Jangan di hadapan orang kita tolong orang dalam keadaan kita tak ikhlas pun tolong orang, tapi didik diri kita supaya ikhlaskan diri untuk menolong orang. Itu yang kita kena lakukan. Memang pada awalnya bila mana kita nak buat satu kebaikan, kebiasaan manusia di awal tidak akan ikhlas, tetapi bila mana dia berterusan lakukan kebaikan, insya-Allah ikhlas tu akan datang dengan sendirinya. Jadi itu di antara perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan golongan munafik. Andai kata perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda, kongsikan kepada orang lain juga supaya orang lain pun boleh belajar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Hari ini saya nak kongsikan kepada anda, Alhamdulillah kami dekat The Snack Cookies, kita ada satu promosi sempena kemerdekaan yang mana saya nak kongsikan kepada anda. Semoga dengan promosi kami bagi kepada anda, semoga anda pun dapat manfaat yang sama. Apa dia? Yang mana sempena kemerdekaan bermula daripada 18 hari bulan Ogos sampailah 31 Ogos, kita nak bagi percuma satu balang The Snack Cookies kepada anda. Yang mana The Snack Cookies ni daripada saya sendiri yang buat. Alhamdulillah, kita ada resepi, kita ada formula resepi yang kita pergi belajar, kemudian kita buat. Alhamdulillah, daripada situlah kita berjaya ciptakan satu cookies yang sangat sedap. Alhamdulillah, sehingga kan hari ini sangat ramai customer yang dah pun makan dan mereka puas hati dengan The Snack Cookies kami. Jadi apa yang kita nak kongsikan kepada anda adalah bermula daripada 18 hari bulan sampailah 31 Ogos nanti ni, kita ada promosi kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda satu balang The Snack Cookies. Kalau anda order 3 balang kepada kami, maka kita akan bagi satu balang percuma. Anda order 6 balang kepada kami, kita akan bagi 2 balang secara percuma. Setiap 3 kita akan bagi. Setiap 3 kita akan bagi percuma satu balang The Snack Cookies. Itu bergantung kepada anda lah. Sebab macam hari tu dah ada customer kami yang order 9 balang dengan kami. Dia order 9 balang, maka dia akan dapat 3 balang percuma The Snack Cookies. Jadi itu di antara value yang kita nak kongsikan kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda. Kita ada 2 perisa, kita ada 2 flavor. Flavor pertama adalah V Cookies dan perisa kedua adalah Cha Cookies. Kalau Cha Cookies tu daripada coklat, kalau V Cookies ni daripada vanilla butter. Anda boleh pilih yang percuma ni, anda nak perisa yang mana. Nak Cha Cookies pun boleh, nak V Cookies pun boleh. Terpulang kepada anda lah, anda suka yang mana satu. Jadi
Promosi ni sengaja kita buat supaya kita boleh bantu anda juga, supaya bila mana anda makan, anda boleh rasa kepuasan sampai puas makan the snack cookies. Sebab kita dapati ramai di antara customer kami yang bila mana dia makan, bila mana dia order the snack cookies, dia rasa tak puas. 1 botol tak puas, 2 botol tak puas. Sebab itulah kita buat promosi. Anda order 3 botol dengan kami, anda akan dapat 4 botol kesemuanya. Kita akan bagi 1 percuma kepada anda. Dan ada juga customer saya baru-baru ni, saya nak kongsikan kepada anda. Macam kemarin customer saya, dia order 9 balang yang tadi saya cerita tadi. 9 balang dia order dengan kami, maka dia dapat 3 balang percuma. Apa yang bestnya, 3 balang percuma ni bukan untuk dia. Yang percuma tadi 3 balang bukan untuk dia. 9 balang dia order untuk dia. Tapi yang percuma 3 balang tu, dia minta kepada kami untuk postagekan kepada parents dekat kampung. Dia minta postage dekat parents dekat kampung. Jadi itu di antara macam terpulanglah kepada anda. Anda nak buat apa, tapi insya-Allah kita akan bantu anda. Anda nak bagi hadiah kepada orang anda sayang ke, nak buat kebajikan ke, insya-Allah kita akan bantu anda selagi mana kita mampu. Jadi itu di antara apa yang kita ada. Siapa berminat boleh WhatsApp terus nombor kat bawah, insya-Allah. Daripada 18 hari bulan sampailah 31 hari bulan promosi kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.